برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التعويل. اللهم أحله علينا بدون بالإيمان والسلامة والإسلام وربي وربك الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربينا صغيرا لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات. اللهم اهتم لنا بحسن الحاتمة ولا تهتم علينا بسوء الحاتمة برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala datang ke rumah Allah sembahyang sunat tarawih dan dapat juga sembahyang sunat witir. Nah, untung tu. Mula dapat sembahyang fardu isyak jemaah. Lepas sembahyang fardu isyak dapat sembahyang tarawih lagi jemaah. Lepas tu dapat sembahyang sunat witir lagi jemaah. Lepas tu makan pun jemaah. Untung ya. Ya. Umat Nabi Muhammad dapat, umat Nabi lain tak dapat. Ya. Dulu ni kalau dengar ceramah 1 jam dalam hadis sebut seperti dia sembahyang sunat 1000 rakaat. Kalau pada bulan Ramadan buat satu diganda 1000 bulan. Fikir ya. Ya. Boleh dapat? Kita dapat. Ya. Berarti siapa datang malam ni untung lah. Siapa tak datang busuk punya orang. Ya. Busuk punya orang, bodoh punya orang. Ya. Sebab dia tak mau kebut amalan-amalan kelebihan bulan Ramadan. Itu yang nanti dalam kubur malaikat kata apa? Hoi lelaki yang tua, hoi lelaki yang bodoh, cilaka engkau. Ni malaikat kata. Buka kitab Alam Barzakh. Ya, farji'na na'mal salihah inna muqinun. Ya, itu kata mereka ni, mereka nak balik ke alam dunia, mereka nak balik ke negeri dunia. Kata malaikat tak boleh masa dekat dunia ada bulan Ramadan, ya, suruh datang masjid surah sembahyang tarawih, kau tak nak datang. Kau sibuk lepak kedai mamak Kau sibuk pergi mall sibuk pergi konsep Kau tak nak datang surah, ya. Bila dah dalam kubur baru nak pergi surah. Bodoh punya manusia, dia kata malaikat. Malaikat ni kalau dia panggil manusia yang melanggar perintah Allah, hoi cilaka. Dia panggil, hai lelaki yang cilaka, hai pemuda yang cilaka, hai lelaki yang tua yang bodoh. Dia marah sangat malaikat Allah. Kau tahu buka dalam kitab bab jenazah. Dia bukan aku cakap ni, ya, ulama bagi tahu, tuan-tuan. Ya. Ulama malaikat Allah ni, malaikat Munkar Nakir ni digarang. Mata dia kebiru-biruan. Malaikat Munkar Nakir ni. Malaikat Munkar Nakir ni bukan macam tu yang jaga depan tembak scan tu, kan? Ya, bukan. Itu tak larat, lutut melonggar. Garang malaikat Munkar Nakir ni, garang, ya. Garang. Dia datang daripada kaki. Tak kira siapa lah kau. Kau orang Balakong, kau orang Turki, kau orang Jepun, kau mana punya manusia, bila masuk dalam tanah, masuk dalam liang lahat, akan bertemu malaikat Munkar Nakir. Dia akan tanya, ma kunta ta'bud, siapa Tuhan yang kau sembah? Tu malaikat Munkar Nakir. Tuan itu pangkat kita dekat dunia. Bila kita ada pangkat, bila mati hilang pangkat, hilang. Kau Datuk Seri, kau Ustaz, kau JKK kampung, kau AJK Surak, tak kira siapa lah, kau pegawai apa sekalipun, bila masuk dalam liang lahat je, orang baca talqin, wahai Pulan, anak si Pulan. Ya. Tu akhir zaman, dia ada puak-puak ni yang anti ahli sunnah wal jamaah. Dia kata baca talqin bid'ah, sembahyang tarawih bid'ah, ya. Selawat bid'ah, baca yasin bid'ah. Orang macam ni elok tampar Kita buka sejarah pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab. Ada seorang sahabat ni, ya, dia mengatakan sikit-sikit bid'ah, sikit-sikit bid'ah. Sayyidina Umar ambil tongkat, dia katok kepala orang ni, luka terbelah Teguh, dia tak berani mengatakan bid'ah. Lepas tu orang macam ni kena katok dengan tongkat ya. Ajar orang sikit. Baca yasin bid'ah, ya, baca talqin bid'ah, sembahyang tarawih bid'ah. Semuanya bid'ah, ya. Inilah akhir zaman manusia, dia tak suka beramal. Dia tak suka beramal soleh. Ya, kalau tengok TV tak bid'ah. Isap rokok tak bid'ah, ya. Lepak kedai mamak main PUBG tak bid'ah, ya. Tengok perempuan bakar aurat tak bid'ah. Beramal soleh dia kata bid'ah. Inilah manusia akhir zaman. Ya. Baiklah, tazkirah pada malam jangan risau, tuan-tuan. Paling lama setengah jam. Tu dah lama tu. Tengok dah tak tahan dah ni, ya. Baru 8 rakaat dah macam nak mati ya. Macam mana nak berjuang? Tengok sahabat Nabi pada bulan Ramadan, gali parit, berperang dengan tentera-tentera kufar. Pada bulan Ramadan, kalau parit tu kuda masuk tak boleh naik Kalau kuda tak boleh melangkah. Tengok sahabat Nabi.
pada bulan Ramadan menggali parit. Ya, kita bulan Ramadan baru sembahyang 8 rakaat macam tak rakaat. Gitu pun imam baca surah pendek. Cuba imam baca 1 rakaat 1 juz. Mau tinggal tok siap seorang kan tinggal. Ya. Ini tarbiyah. Bulan setahun dia ada 12 bulan. 12 bulan ya, semuanya bulan ibadah. 1 bulan Ramadan, bulan tarbiyah. Ni bulan tarbiyah, tuan-tuan. Tengok pada bulan Ramadan, pada waktu ni kita tak balik, duduk surau, duduk masjid, nampak ya? Duduk lagi i'tikaf lagi ya. Kalau bulan lain dah depan TV dah, tengok TV. Ya, tengok orang broman kat TV, tengok James Bond ya. Padahal orang surau ya. Bukan surau sini, surau tempat lain. Tapi lebih kurang macam sama ya. Entah ya. Itu yang ulama bagi tahu apa? Kamu baca Quran tak kuat. Ya, kamu berzikir tak kuat. Jangan kau habiskan masa kamu, umur kamu dengan benda-benda yang lara. Tuan-tuan, ya, jangan habis dengan benda-benda yang lara. Kita pada bulan Ramadan, di siang hari jangan banyak tidur. Di siang hari tumbuhlah baca Quran, beribadah. Di antara orang yang selamat dalam kubur ni, pertamanya iaitu salah satunya orang yang suka baca Quran. Dan nak menghindar penyakit nyanyuk, penyakit gila, rajin baca Quran. Kat sekolah aku ada 8 orang gila. Tuan-tuan, 8 orang tak siuman kami jaga. Padahal dekat kampung ni mengarut. Pukul orang, katok kereta, baling rumah orang. Dekat sekolah kami tak mengarut, elok Sebab kami bagi ayat Quran. Kami bagi dengan zikir. Kami bagi dengan sembahyang. Walaupun dia tak wajib sembahyang kat atas dia sebab dia gila. Tapi bila dia duduk dalam kelompok-kelompok orang solat, maka dia tak mengamuk. Ini kelebihan orang sembahyang. Ya. Baik, tazkirah pada malam ni tajuk tentang mati. Ni semua bakal mati. Paling cepat mati yang tak datang. Yang duduk luar tu paling cepat mati tu. Ya. Pasti mati punya. Jangan takut mati. Sebab apa? Syarat nak masuk syurga kena mati. Sebab kita ni bukan penduduk dunia, penduduk syurga. Penduduk syurga. Kita ni kat dunia ni singgah sana. Mencari bekal-bekal untuk kita bawa balik. Dalam kitab menyebutkan mereka membawa hadiah-hadiah untuk bertemu dengan kekasihnya. Siapa kekasih? Allah. Dia bawa hadiah nak bagi kekasihnya hadiah. Ni kaedah Kita akan balik dalam syurga Allah. Kita akan balik negeri asal kita. Itu umat Nabi Muhammad ni semua masuk dalam syurga Allah. Semua masuk. Yang tak masuk ni kafir. Ada hadis menyebutkan, aku baca maksud je, apabila perempuan itu derhaka dengan suaminya, melawan suaminya, menyusahkan suaminya, dia tak cium bau syurga Allah. Sama juga anak-anak yang derhaka dengan mak bapaknya, tak cium bau syurga Allah. Kalau tak cium, masuk syurga pun tak. Ulama tafsir mengatakan mereka akan masuk apabila mereka tak kafir. Itu yang kata Rasulullah, pagi-pagi umatku Islam, mayang Islam, mengecak dua kalimah syahadah. Nanti sebelum zuhur kafir balik. Sebab apa? Dia menyengutukan Allah. Dia menduakan Allah. Nanti zuhur semayang balik, Islam balik. Nanti lebih zuhur kafir balik. Itu yang takut tu. Tapi kalau orang mati dalam semayang ni, dah confirm lah husnul khatimah. Sebab dia mati di dalam keadaan tengah menyebut kalam Allah. Tuan-tuan. Baiklah tentang mati. Yang pada zaman Rasulullah ada seorang sahabat. Seorang sahabat ni dia pergi rumah Rasulullah, dia ketuk rumah Rasulullah. Assalamualaikum. Rasulullah ni dia suka menyambut tetamu. Sama juga Imam Malik. Imam Malik ni suka menyambut tamu. Imam Malik ni suka tetamu datang rumah. Imam Malik ni kalau orang datang rumah, dia mandi dulu, dia pakai jubah, pakai serban. Imam Malik pakai serban. Haji Malik tak nak pakai serban. Ya. Imam Malik pakai serban. Tuan-tuan, serban ni mandi hari malam ni malam Jumaat. Kita buka dalam hadis daripada Anas bin Malik, tak silap. Anas bin Malik ke Imam Bukhari. Ada dalam hadis menyebutkan, sesiapa yang memakai kain serban satu Jumaat, solat Jumaat 2 rakaat, satu rakaat digandakan 70 kali Jumaat. Tuan-tuan, ni bukan hadis palsu. Ya. Kalau bulan Ramadan digandakan satu rakaat, diganda 70 rakaat, digandakan satu rakaat, diganda 1000 bulan. Fikir ya. Rebut. Tuan-tuan, rebut. Ya. Pakai serban ni ikut sunnah Rasulullah ni masih hidup Kalau dah mati pakai serban tak dapat pahala Kalau orang nak mati, contohlah aku nak mati sebut abang takutlah mati Aku mati. Kalau aku pakai serban, aku dapat pahala tak bang? Dapat? Tak dapat.
Bila meninggal anak Adam, terputus segala amalan. Putus pakai serban, jenazah pakai serban, tak dapat pahala. Jenazah pakai jubah, tak dapat pahala. Jenazah pakai minyak wangi, tak dapat pahala. Ya. Dia yang boleh menolong bagi jenazah itu, si mati itu, 3 benda. Pertama, waladun solehun. Kedua, ilmu nafi'. Ketiga, sedekah wajariyah. 3 benda. Kita tengok malam ni. Memang Taman Kasturi Jalan Balakong ni memang penduduknya orang tua-tua je ke? Mana pergi budak-budak muda? Ni seorang yang budak muda. Nah, taman ni seorang yang budak muda. Anak siapa ni? Untung dia. Untung bapak dia. Ya, sebab itu anak dia, tuan-tuan, kalau jumpa anak, jangan cakap dengan dia sekali-kali tentang hal keduniaan. Bagi tahu dengan dia, tolong doakan mak, doakan ayah. Ini yang paling berguna di antara mak dan ayah, tuan-tuan. Ya, itu yang paling penting, sebab yang si mati ni akan meminta doa kepada yang hidup, tuan-tuan. Ya. Baiklah, tentang mati. Mim alif ta ya, mati. Baru 7 minit. Sabar. Ya. Macam tak sabar, macam kat punggung tu ada pacat. Ya. Refresh. Ya. Malah ini rumah Allah. Rumah Allah ni, hamba yang sebenar-benar rindu kepada Allah, dia mendapat kesedapan duduk di dalam rumah Allah. Itu yang bila dia rindukan Allah, dia cintakan Allah, dia mabuk cinta kepada Allah. Bila mabuk cinta kepada Allah, mulutnya menyebut-nyebut Allah. Ni orang mabuk cinta. Macam kita cinta dengan bini kita dulu, dekat belakang. Masa baru tunang, masa tengah bercinta, Allah siap sebut nama bini aja. Kadang tak dapat tengok orang, dapat tengok bumbung pun jadi ya. Contoh masa dulu-dulu, ya. Bila lalu kat rumah, nak tengok rumah tunang, tiba-tiba nampak kasut bakal masuk, nampak kasut pak mentua, tak jadi. Teruslah. Ya. Orang dulu ni pak mentua garang. Malaysia ni macam tanduk koboi. Contoh, ya. Orang dulu ni, pak mentua ni garang. Orang rajin pergi surau. Garang, ya. Pak mentua sekarang ni, pak mentua sekarang ni suka main PUBG, anda, ya. Main PUBG, ya. Tak salah nak main PUBG main, tak salah. Harus sahaja akan jatuh haram bila melalaikan. Itu ya. Ya, sampai tak datang surau, tak menuntut ilmu, tak sembahyang sunat tarawih. Dia biarkan anak isteri sampai tak cari nafkah, sampai cerai berai. Haram. Ya, asal hukum dia harus sahaja, tuan-tuan. Sama lah tarian. Orang perempuan nak tarian, nak berjoget, harus sahaja. Ya. Tapi bila permintaan suami ke atasnya di dalam rumah, kata suami, yang malam ni malam Jumaat, abang nak ayang menari depan abang. Wajib menari. Dengar ni kamu baik. Wajib menari sebab atas permintaan suaminya. Kena faham. Tapi bila menari di halayak ramai, pakai baju sampai memuka aurat, berzumba-zumba, ya, maka jatuh haram. Kita kena tahu kaedahnya. Ni hukum fikih. Faqih fikih makna kefahaman. Tu makna fikih. Ya. Baiklah, tentang mati. Sebut dia tadi sebut mati tak sebut ni. Ya, tak sebut ni. Ya. Mim adalah ma'rifatullah. Kenal akan Allah. Itu yang siapa kenal Allah, ya, dia kenal diri. Bila dia kenal diri, dia lupa diri. Lupa diri dia. Ya. Dia Allah saja. Itu tengok bulan Allah, tengok matahari sebut Allah, tengok apa semua Allah, tengok bini Allah, tengok semua dia sebut Allah. Dia semua balik kepada Allah. Ni orang yang dia balik kepada Allah, hatinya hidup kalamkan Allah. Ya. Kita hati tak hidup kalam-kalam Allah. Hati hidup dengan dunia. Ya, dengan dunia. Sembahyang tarawih ingat dunia. Sembahyang tarawih ingat langsir nak akhir raya. Sembahyang tarawih ingat kuih bahulu. Sembahyang tarawih ingat lemang. Ya. Sembahyang tarawih ingat ni moreh. Ya. Bahawa kita tak ada, Allah tidak ada dalam hati. Tapi itu kena banyak latih. Allah. Itu yang bila Allah mati sebut Allah. Ya. Tu orang tasawuf, dia suka dikena, dia tidak suka mengena. Ini orang tasawuf. Kita suka mengena orang, tapi kita tidak suka orang mengena kita.
tuan-tuan. Itu berbeza orang ahli sufi, tuan-tuan. Kita bukan ahli sufi, ahli kedai kopi. Itu yang duduk dalam masjid tak ada lama, di surau tak ada lama, duduk kedai kopi 4 jam lama. Baiklah, tentang mati. Semua manusia akan mati. Mati. Bila mereka mati, mereka akan dibangun daripada kubur mereka bangun. Kalau tuan-tuan buka bab tentang malaikat Allah, malaikat Jibril ni sayapnya 300. Buka satu, bumi ni gelap. Kalau buka satu malaikat Israfil yang meniup sangkakala, dia punya sayap 600. Itu kata malaikat Jibril. Ada yang lebih hebat lagi di antara malaikat Allah yang sayapnya lebih banyak, iaitu malaikat yang menjaga arasy, iaitu 1200 sebelah. Inilah malaikat Allah tu. Untuk tuan buka dalam hadis, buka dalam kitab Bidayatul Hidayah dari Imam Ghazali Hujatul Islam. Siapa yang semayang berjamaah, siapa yang menuntut ilmu, siapa yang buat jalan-jalan fi sabilillah, dia dipayung oleh malaikat Allah. Malaikat Allah payung. Tak nampak? Kalau nampak, mati tu katak-katak dia mendoakan kita. Tikus-tikus tu, anjing-anjing tu pun, anjing-anjing liuk, dia doakan kita. Tuan-tuan, itu pasal kalau nampak anjing, jangan baling batu. Boleh anjing ni dibunuh kalau anjing gila, boleh. Kalau anjing yang tak gila, tak boleh. Ulama tak bagi. Walaupun dia najis mukhalazah. Buka sejarah Hasan Al-Basri berdialog, bercakap dengan anjing. Tuan-tuan, Hasan Al-Basri, ulama hebat, ulama sufi, Hasan Al-Basri. Baiklah, tentang mati. Ma'rifatullah. Tu mereka nanti bangun daripada kubur. Sebelum mereka bangun daripada kubur, kita ni semua masuk dalam satu lubang. Tu lubang iaitu tanah. Kita buka sejarah Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Sayyidina Ali ni dia bawa satu jenazah, itu jenazah kekasih Allah. Jenazah isterinya, itu anak baginda Fatimah Zahra. Itu kata Sayyidina Ali, wahai tanah, aku bawa ni adalah anak kekasih Allah, anak Rasulullah Fatimah Zahra. Apa kata tanah? Wahai Ali. Sayyidina Ali ni karomahnya boleh bercakap dengan tanah. Ni Sayyidina Ali. Kalau Sayyidina Umar ni karomahnya, dia ceramah dekat sini boleh sampai di Kedah, di Meswara. Tuan-tuan, ni Sayyidina Umar. Kalau Sayyidina Abu Bakar, kalau tetamu datang rumah, makanan buah kurma sedikit tapi boleh dimakan oleh ramai tetamu. Sayyidina Abu Bakar. Sahabat-sahabat Nabi semua hebat-hebat. Rasulullah kalau mukjizat dia lain pula. Rasulullah ni lagi hebat. Tuan-tuan, kalau dia masuk dalam ni, surau ni wangi. Kita masuk dalam ni, bau ketiak, bau macam lori sampah. Rasulullah hebat, tuan-tuan. Wallahu akbar. Perbanyak selawat ni pada hari Jumaat ni. Ada selawat khusus. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyyin ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Sahabat baca sekali kata Rasulullah, dia diampunkan dosanya 1 tahun. Umat lain umat dapat, tuan-tuan. Baca bukan susah pun nak baca, tuan-tuan. Sebab tu dalam poket ni kena ada tasbih. Ada tasbih. Kalau seluk ada tasbih, selawatlah. Ada tasbih, zikir Kalau ada later, rokok tu kejap rokok, kejap rokok. Kadang buka puasa pun dengan rokok, rokok. Nanti mati sebut rokok. Sama duduk-duduk dua tu cuma nak isap rokok tu. Tapi yang jenis yang hidang-hidang tu memang kerja dia mengidangkan orang makan. Untung banyak pahala dia tu. Sebanyak mana orang makan, sebanyak itu pahala dia. Di antara nanti di padang mahsyar, yang di mereka tidak dahaga dan tidak lapar, orang yang memberi makan kepada orang yang lapar. Tuan-tuan, bagi orang makan. Sama juga nanti di padang mahsyar tak telanjang. Mereka tidak telanjang di padang mahsyar, pasal hidup dekat dunia, mereka memberikan pakaian, memberikan dana, orang itu membeli pakaian. Mereka tidak telanjang di padang mahsyar, tak telanjang. Di padang mahsyar semua orang telanjang, tuan-tuan. Baiklah, apabila Sayyidina Ali beritahu dengan tanah, apa kata tanah? Wahai Ali, peduli apa aku? Siapa masuk dalam tanah ni, siapalah dia sekalipun, tetapi apabila dia melanggar perintah Allah, aku himpit dia. Tetapi yang kau bawa ni adalah jenazah kekasih Allah. Aku akan jaganya, dan tanah akan jaganya sebaik-baiknya, dan ulat tidak akan makan bagi tubuhnya, kerana dia adalah kekasih Allah. Nampak? Itulah Fatimah Zahra. Fatimah Zahra ni adalah wanita syurga. Dalam ada satu pendapat mengatakan dia di antara wanita yang mula-mula masuk syurga, kalau tak silap lah. Kalau salah tolonglah perbetulkan. Fatimah Zahra dengan suami tak pernah tinggi suara.
Dia pada satu hari pernah dia membuat Saidina Ali tersinggung. Itu yang dia nak buat Saidina Ali ni, supaya maafkan salahnya. Dia tawaf Saidina Ali 7 kali tawaf. Sampai yang ke-7, Saidina Ali senyum. Betul, isteri ni kalau ada membuat suami tersinggung, tawaf suami, tawaf. Tawaf. Buatlah tawaf ke, sambil tawaf buat joget ke, buat. Suami tak boleh tengok isteri joget depan. Isteri joget depan suami tak boleh tengok. Habis bong tumbang. Imam pun tumbang. Jangan poyo lah. Tuan-tuan, orang perempuan jangan buat orang perempuan ni. Orang perempuan ni, tuan-tuan, lepas tu dia semua aurat, kecuali dia semuanya aurat. Kecuali apa? Muka dan tapak tangan. Orang perempuan ni, lepas tu orang lelaki semua kalah dengan perempuan. Orang lelaki ni dia boleh kalah dengan wanita dengan harta. Tengok akhir zaman, pendakwa-pendakwa boleh bergambar dengan wanita-wanita seksi. Nampak? Ni akhir zaman, tuan-tuan, ni akhir zaman. Akhir zaman nak raya boleh guna duit judi. Bodoh tu orang. Ni akhir zaman, tuan-tuan, besok lama-lama akhir zaman bakul lemang boleh dengan daging babi. Manusia dah makin lama makin bodoh. Dia tak kira halal haram, main langgar tuan. Sebab belajar tak mau, menuntut ilmu tak mau, damping orang soleh tak mau, damping ulama tak mau, dia tak mau datang. Tak mau bulan Ramadan tak mau datang. Kerajaan dah buka surau, buka masjid, dah boleh datang. Tapi datang banyak ni orang yang biasa datang ni. Ni semua yang tak larat ni, yang nyandor semua tak larat. Tak larat. Tu mujur di dinding, tak ada dinding tumbang tu. Ni orang yang biasa datang, tuan-tuan, yang biasa datang. Tuan-tuan, Dia masjid dah buka, surau dah buka, dia tak nak datang. Dia datang bila? Bila dah jadi jenazah dia datang. Itu pun orang bawa dia. Kalau orang tak bawa langsung tak datang, tuan-tuan. Kalau tempat aku, di kampung aku kena ajar orang ni. Kau tak mau datang surau sembahyang jemaah tak mau tu, tadi aku nak masuk, abang tu kata aku tersilap pegang pen, terpegang pen merah. Ustaz, pen merah ni untuk orang yang dia blacklist. Kalau dia semayang tak bawa sejadah, dia semayang tak bawa emas, dia blacklist, kena pakai pen merah. Blacklist. Tu blacklist dunia, blacklist Allah lagi bahaya, tuan-tuan. Ni akhir zaman semua orang takut mati. Tuan-tuan, pergi mall orang tak takut mati, pergi surau orang takut mati. Mana elok mati pergi surau, mati pergi mall? Elok mati pergi surau. Tuan-tuan, mati tempat yang baik. Di antara tempat yang tak baik kata Rasulullah adalah pekan. Adalah bandar-bandar, tempat yang tak baik, tempatnya berkumpulnya jin-jin kafir. Lepas tu kata ulama, bila kamu pergi ke pekan, ke bandar-bandar, tutuplah kepala kamu dengan kopiah, pakailah kopiah. Siapa yang tidak tutup kepalanya akan dikencing oleh jin-jin kafir dan iblis laknatullah, akan dikencing. Tuan-tuan, saya malu nak pakai kopiah, malu, pakai topi keledar tak malu, kopiah malu, busuk punya orang. Baiklah tentang mati, sikit je, sikit lagi nak berhenti lah, jangan risau. Pukul 12 tinggal aku seorang lah, pukul 12. Ceramah tak boleh lama, mana lama ceramah, lama, dia paling lama kalau sejam tu lama dah, dia tak boleh lama. Tengok, kau tak percaya tengok, naikkan 20 minit kan, mula. Aku dah ceramah kat 10 tahun lah, 10 tahun lah, 10 tahun ceramah. Betul kata aku ceramah dah. Ceramah kat rumah, ceramah kat kawasan Kedah, kawasan Kilang, penjara Sungai Buloh, semua. Semua mana orang jemput ke pergi, tuan. Baiklah, apabila manusia ni dia mati, nak mati, siapa yang mati dalam keadaan selamat? Itu yang tadi yang cerita Rasulullah tadi tu, yang sahabat Nabi ni dia bagi salam dengan Umar Rasulullah, dia buat assalamualaikum. Rasulullah jawab waalaikumsalam. Syekh, kenapa kau datang rumah aku malam-malam? Kata pemuda ni, kata lelaki ni, ya Rasulullah, aku tak boleh tidur. Kenapa tak boleh tidur? Aku takut tentang api neraka Allah. Nampak? Dia takut tentang api neraka Allah sampai tak boleh tidur, tuan. Kita tak boleh tidur lah, makan ubat kuat. Makan ubat kuat, kepala panas, macam bakul ni, mata merah macam tu raya, tak boleh tidur. Macam beruang ni. Hati-hati, tadi orang telefon aku. Ustaz, sahabat saya ni tiap-tiap bulan Ramadan dia berzina. Tiap-tiap bulan Ramadan dia berzina. Tiap-tiap bulan Ramadan dia berzina. Aku tanya dia, dah kahwin belum? Belum kahwin. Dia pemula, Ustaz. Apa hukum
Hukum dah susah, berzina dah susah. Ya. Kalau dia tak batal dengan puasa pula, ya, dosa lain pula. Batal puasa, dosa lain pula. Banyak dosa. Minta ampun dengan Allah. Allah tu Maha Pengampun, tuan-tuan, ya. Minta ampun dengan Allah. Ya. Tapi yang peliknya Ustaz, bulan Ramadan je zina. Bulan Ramadan zina. Apa jenis orang, tuan-tuan? Ya. Ingatlah tuan-tuan, ya, pada bulan Ramadan syaitan tak ada. Iblis tak ada. Dia pergi mana? Iblis ada cuti. Tuan-tuan ingat Iblis tak ada cuti tahun ke? Ada. Iblis ada cuti tahun. Iblis pun ada KWSP. Ingat tak ada KWSP Iblis ni? Tuan-tuan. Iblis ni dia ada cuti tahun. Bila bulan Ramadan, dia ditangkap, dia diikat, masuk ke dalam laut yang cukup dalam, dia ikat dalam tu. Atau pendapat mengatakan iblis, syaitan-syaitan yang kuat-kuat. Atau pendapat mengatakan yang kuat saja, yang tak kuat tak diikat. Ya. Itu yang pada bulan Ramadan, tengok kalau siapa dia puasa tapi tak semayang, itu iblis tu, syaitan tu, geng iblis tu, ya. Adalah terlepas tu, ya. Betul, ingat tu, siapa puasa tak semayang, puasa Allah tak terima. Siapa puasa, ya, buka aurat, puasa sah, Allah tak terima. Siapa puasa tapi masih mengumpat kata orang, ya, puasa sah, Allah tak terima. Ingat tu, ya. Tambah bulan Ramadan kadang-kadang tak ada nak jaga mulut, tak ada nak jaga jari, suka maki-maki orang, netizen ni dalam Facebook, dalam media sosial. Hati-hati lah. Penat je, lapar dan dahaga. Ya, hati-hati lah. Ni bulan tarbiyah ni, tuan-tuan. Ni macam pakai emas. Pakai emas ni untuk apa pakai emas? Haji pakai emas untuk apa? Apa benda? Jangan tengok aku tak puas hati. SOP. Ikut SOP je. Orang yang pandangan akhirat pakai emas, dia kata apa? Alhamdulillah, Allah suruh aku pakai emas supaya aku tidak menghidu benda-benda haram bila aku pergi ke pekan. Nampak? Ni orang nampak pandangan akhirat, tuan-tuan. Ya. Semua yang Allah jadikan semuanya ada hikmah. Itu tulis nama dekat luar tu, apa hikmahnya? Mam, Ji, apa hikmah? Tahu siapa yang duduk kawasan ni tak datang surau, tahu. Itulah hikmahnya. Kau duduk je Korea sini, kau tak pernah datang surau ni. Cantik muka kau. Itulah hikmah dia. Allah jadikan semua ada hikmahnya. Semayang jarak ni apa hikmah dia? Apa hikmah dia? Kalau kau lambat, kau semayang kat tepi longkang tu. Faham? Datang surau lambat-lambat, datang surau lambat-lambat, kau semayang tepi longkang, tepi pagar. Itulah hikmah dia, tuan-tuan. Sebenarnya bukan apa, Allah nak tunjuk kepada hamba-Nya. Bila suruh buka masjid, buka, kau tak mau datang. Bila aku suruh rapatkan saf, kau tak mau rapatkan saf. Bila aku bagi jarak, baru kau marah. Sebab ni semua adalah atas perintah Allah, tuan-tuan. Kena belajar kitab Risalah Tauhid, ya. Tentang takdir mu'allaq, takdir mubram. Baiklah, tentang mati. Kau ambil mim ya, sebab pembayaran sampai mim je lah. Mana boleh sampai ya. Nak bagi sampai ya, kena bayar sampai habis, ya. Dah lama tak datang ni. Masalah malam ni ceramah bagi berapa? 1,000 bagi 1,000. Lah kuduk punya surau, ya. Kalau tuan-tuan bagi aku duit ceramah, kau untuk aku, untuk sekolah, ya. Kau untuk aku melagu untuk sekolah. Tanggung anak yatim, ibu tunggal orang tak siumat, ya. Anak-anak yatim yang kami tanggung belajar di Yaman, sebulan 3-4 ribu aku hantar, tuan-tuan. Tuan-tuan bagi aku duit ceramah, contoh kalau bagi malam ni berapa? 300 ya? 3. Mana tahu tembak 300, betul 300? 300. Ya. 300, driver aku 2 orang. Seorang 100, dah 2 orang dah 200. Tinggal 100. Tadi makan kedai mamak ni 30, tinggal 70. Minyak aku 30, tinggal apa? Tinggal apa? 40. Balik rumah bini pau habis tuan-tuan. Ya, lepas tu bini minta jangan tak bagi. Jangan kena kekut dengan bini, ya. Baiklah, tentang mati. Mim. Ma'rifatullah. Siapa nak mati dalam beriman, dia kena dekat dengan Allah. Ya, pada bulan Ramadan ni, di antara bulan yang doanya Allah ni dia menunggu-nunggu doa daripada hamba-Nya. Daripada sahur tu sampai nak buka puasa, doa tak ada hijab. Minta apa? Minta. Ya Allah, aku ni banyak penyakit, sembuhkanlah. Ya Allah, anak aku ni nakal sangat, baikkanlah. Ya Allah, bini aku ni suka lawan aku, ya Allah, solehkanlah. Minta. Ya Allah, Korea sini duduk je kat surau tapi tak mau datang. Busuk punya orang. Minta dengan Allah. Ya, dia dengar kat tingkap tapi tak mau datang. Minta dengan Allah.
Minta dengan Allah pada bulan Ramadan ni, doa tak ada hijab. Tuan-tuan, doa ada hijab. Ya, tambah masa nak buka puasa, masa nak bersahur tak ada hijab. Dia ada satu doa bila nak buka puasa, bila nak sahur, ada satu doa yang berbunyi Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Allahumma ya Rabba Jibril wa ya Rabba Israfil wa ya Rabba Mikail wa ya Rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Itu baca doa kan. Ya, tak ada hijab. Tuan-tuan tengok pada bulan Ramadan, orang kurang kena penyakit. Sebab pada bulan Ramadan kita banyak ikut sunnah. Makan pun ikut sunnah. Makan dengan buah kurma, makan dengan madu lebah. Ni madu lebah asli ke bawah ni. Dalam ada sarang ni. Tuan-tuan, ya, siapa sebab kalau buka dalam hadis rumah sahabat Nabi semua ada madu lebah. Tapi kalau kita buat balik, bini kata ini bukan asli. Bukan asli. Tapi kalau yang asli tu yang betul-betul bermadu asli kata dia. Ya. Madu lebah asli, tuan-tuan. Aku inilah aku makan setiap malam, ya, setiap malam. Anak aku makan ni, tuan-tuan, ya. Madu lebah asli, madu lebah tualang, tuan-tuan. Badan sihat, ya, cergas, boleh ibadah. Pagi tadi sahur aku makan madu lebah dengan buah kurma. Ni tadi buka baru makan, tuan-tuan, ya. Elok dia sihat, tuan-tuan, ya. Ni kelebihan madu lebah. Kalau madu lebah ni pada zaman Rasulullah, bila mereka pergi berperang, seorang sahabat ni dia memikul madu lebah. Bila berlaku peperangan, ada sahabat-sahabat kena panah, kena pakuk dengan pedang. Jadi sahabat ni tolong tuang madu, dia ikat dengan kain, maka balik pada medan peperangan, dah baik dia punya luka-luka. Ni kelebihan madu, tuan-tuan, ya. Kalau nak untuk suami isteri, kekuatan campur dengan bawang putih. Tengok Power Rangers ni macam mana. Ya. Tapi kena tahu kaedahnya. Tapi kena tahu suami isteri ni, kalau suami tidak boleh memuaskan memberi nafkah batin kepada isterinya, kalau isterinya tak reda, isterinya boleh minta cerai. Dengar ni Abang Sadu, dengar yang kat luar ni, dengar ni. Ya, hati-hati sikit. Lepas tu nak menikah ni jangan main nikah tuan-tuan. Lepas tu kencing jangan sekali-kali berdiri. Siapa kencing berdiri akan mengundang mati pucuk. Akan mengundang lemah syahwat. Tuan-tuan, ni bukan aku nak buat-buat cerita tadi, buka dalam kitab. Sebab sesiapa yang kencing berdiri, saluran kencing tu jalan tak betul. Kalau dia kencing ikut sunnah, bertenggung, dia kencing dia ikut saluran betul. Nanti bila kencing berdiri, dia akan kena penyakit sul-sul baul. Ya, dia pejabat-pejabat ramai yang kencing berdiri. Sampai kencing berdiri, tengok orang punya besar. Buat apa agak ni? Ya, haram, tuan-tuan. Ya, hati-hati lah, tuan-tuan. Baiklah tentang mati. Lagi 5 minit aku berhenti. Jangan risau. Jangan tengok aku tak buat hati. Aku nak balik lah. Ya. Bini aku WhatsApp ni. Bang, balik cepat bang. Ni malam Jumaat bang. Ya, kita zikir. Malam Jumaat zikir. Ni tak ada tahu malam Jumaat, malam sunat. Malam Jumaat, malam sunat. Ya. Malam Jumaat, malam beribadah. Banyakkan selawat, banyakkan berzikir, banyakkan baca Quran. Malam Jumaat ni. Tuan-tuan, ya. Jangan salah tafsiran. Ni salah tafsir. Malam Jumaat, malam sunat. Malam Jumaat makan ubat kuat. Tahu ubat kuat je. Ya. Kalau tenaga batin lemah, risau. Kalau iman lemah, tak risau. Ya. Tenaga batin lemah, risau. Semua tongkat dia makan. Tongkat Pak Abu, tongkat Pak Ali, ya, semua tongkat dia makan. Kalau iman lemah, dia tak nak dekat dengan orang soleh. Iman lemah, dekat dengan orang soleh. Nanti orang soleh caskan bateri. Tuan-tuan. Ya, orang soleh caskan bateri. Ni tentang siapa iman lemah. Siapa tak boleh baca Quran. Baca Quran hari ni tak boleh baca Quran. Berapa ayat dia baca, tu tanda iman lemah. Hari ni daripada pagi sampai malam ni, sampai buka puasa, sampai dah sembahyang tarawih, dia punya selawat sikit sangat, iman lemah. Kalau tahmid pun sikit sangat, iman lemah. Tuan-tuan, kena atasi ya, kena atasi. Tuan-tuan, ya, kena atasi. Makan boleh, kenapa baca Quran tak boleh? Tuan-tuan, ya. Minum boleh banyak, ya, rokok boleh banyak. Apa berzikir tak boleh. Itu lah. Ya, tadi kan imam doa tadi, ya Allah Tuhan kami, matikanlah kami di dalam dapat mengucap la ilaha illallah. Memang hadis sahih. Apa kata Rasulullah? Sesiapa yang akhir hidupnya menyebut la ilaha illallah, masuk syurga. Satu pendapat mengatakan lagi, hadis daripada Anas bin Malik pula, ya, dan buka dalam hadis sahih Muslim, iaitu sesiapa yang suka berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, di Arash ada satu tiang dia bergegar. Itu yang kata Allah, wahai tiang, kenapa kau bergegar? Kata tiang, wahai Allah,
hamba engkau dekat bumi, dia tak pernah tengok engkau. Dia tak pernah tengok syurga, tak pernah tengok neraka. Dia menyebut nama engkau. Dia beriman kepada engkau. Selagi kau tak ampunkan dosanya, selagi itu aku bergegar. Nampak ni kelebihan menyebut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tuan-tuan ya. Sikit lagi 2 minit nak berhenti ya. 2 minit ya. Sabar. Allahu akbar ya. Janganlah tak sabar. Kita tak tahu lagi besok entah boleh ke tidak datang sembahyang sunat tarawih. Tak tahu besok tak boleh ke tidak dengar tazkirah, tak tahu. Dah sudah tengah tidur. Orang gelap. Yang sekarang sawah gelap, tak ada lampu ni. Tak payah habis lagi ya. Kata malaikat, "Oi bodoh, kau dalam kubur dalam kubur ni gelap." Tuan-tuan, kubur yang seperti raudah, taman-taman syurga, orang yang bertakwa, orang yang takutkan Allah. Itu adalah hadis menyebutkan bila matinya anak Adam, malaikat akan datang daripada kaki, datang daripada kaki ya. Itu yang mula-mula dia tanya tentang tauhid. Ma kunta ta'bud, siapa Tuhan yang kau sembah? Tanya. Aku sembah Allah. Bohong, tipu. Kau datang surau, bila orang besar datang baru kau datang. Orang besar tak datang, engkau tak datang. Ya. Kau semayang bukan kerana Allah. Kau semayang kerana manusia. Kau semayang kerana dunia. Kau semayang kerana hawa nafsu. Kau semayang ikut syaitan. Tuan-tuan ya. Ada perkiraan di dalam kubur, tuan-tuan ya. Ni tentang di alam barzah. Siapa yang selamat di alam barzah? Pertama, orang yang jaga sembahyang dengan sempurna. Kedua, orang yang rajin baca Quran. Ketiga, orang yang rajin sedekah. Ni dalam kubur ni, tuan-tuan ya. Yang keempat, orang yang suka sembahyang malam. Sembahyang malam. Macam ni sembahyang witir, sembahyang tarawih, kita buat setiap pada bulan Ramadan. Nanti masuk bulan Syawal, sembahyanglah setiap malam sebelum, lepas isyak sebelum tidur, sembahyang 8 rakaat. Ni tak ada. Bulan Ramadan je sembahyang tarawih. Nanti bulan Syawal, sembahyanglah. Sembahyang sunat witir, sembahyang sunat taubat, sembahyang sunat mutlak, sebelum tidur sembahyang 8 rakaat. Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah. Ni tak ada sembahyang masa bulan Ramadan je. Nanti bulan Syawal habis tak ada. Besar punya orang ya. Sama ya. Baca Quran pun, tadarus Quran pun masa bulan Ramadannya, nanti bulan Syawal tak ada tadarus kena ingat, kena banyak muhasabah tuan-tuan. Sekolah kami qiyamul lail setiap malam pukul 4 pagi, qiyamul lail lah, bukan pada bulan Ramadan. Setiap malam. Janganlah. Setiap malam. Tuan-tuan pergilah mana-mana sekolah pondok pun, mereka qiyamul lail setiap malam. Setiap malam qiyamul lail. Pukul 4 pagi bangunlah. 4 pagi sembahyang tahajud. Allah Akbar. Doa Allahumma salimna min kulli afati wal fitnah. Allahumma salimna min kulli bala'i wal waba. Budak-budak pondok tuan-tuan. Ya, lepas tu kalau ada budak-budak pondok datang minta bantuan sekolah, bagi, jangan kedekut tuan-tuan, sebab malam-malam mereka doakan tuan-tuan. Tuan-tuan ya. Baiklah, rasa cukup sampai kat sini. Udah ya. Cukuplah lama-lama ya. Jadi sebelum tutup, ini dulu aku pernah bawa kasut kijang kan. Kalau dah habis boleh ambil balik, boleh ambil lagi. Tapi dah ambil bayar lah. Jangan ambil belah ya. Ni kasut kijang ni tuan-tuan hidu dia menguatkan roh kuat. Pertama, kuat dengan agama. Dan bila dia hidu, dia masuk dalam roh. Sebab roh ni dia kena ada wangi-wangian. Bila dia dalam roh ni, dalam dia punya dalaman ni ada kasut kijang, maka nafsu-nafsu yang jahat ni dia memberontak, jin-jin kafir memberontak ya. Dan siapa suka menghidupkan kasut kijang, cerdik akalnya, petah percakapannya, dan dia maksudnya banyak kelebihan kasut kijang. Tuan-tuan, aku dah umur aku 50 tahun, aku tak sakit pinggang. Salah satu menghidupkan kasut kijang ni pun menghindar sakit pinggang. Umur 50 tahun dah tuan-tuan. Anak nak masuk 13 tuan-tuan, nak masuk 13. Padahal dalam kereta lama berjam-jam, 4 jam, 5 jam, 4 jam, 5 jam dalam kereta. Hidup kasut kijang ya. Kadang ni tengah Covid ni, tengah salam orang takut mati kan. Takut mati. Dia salam aku tadi takut. Dia salam kan dia mati, aku tak mati ya. Tuan-tuan, salam orang siapa lah kasut kijang? Menghilangkan virus. Ni kelebihan kasut kijang. Di antara minyak yang Rasulullah suka pakai. Tuan rujuk dalam hadis tentang kasut kijang. Ya, dalam rumah, dalam satu pendapat mengatakan di antara minyak yang jin benci, minyak kasut kijang. Dan kayu yang dia benci adalah kayu sugi. Air yang dia benci, air zam-zam. Tuan-tuan, ya. Buah yang dia benci, buah kurma.
Tuan-tuan, jin tak suka. Ya. Dan satu lagi ni, buat mata ruqyah air Zam-Zam. Ada kat luar titik ni. Dia air Zam-Zam asli, tak ada campurkan, tak ada campur apa-apa sekali pun tak campur. Dah baca surah Al-Fatihah 1000 kali. Yang ayat-ayat ruqyah. Semalam cucu aku demam. Tak sampai setahun, baru bulan. Aku ambil ni air Zam-Zam ruqyah ni. Aku titik kat atas lidah, titik bawah lidah dia. Aku baca selawat syifa. Alhamdulillah, baik dah. Tuan-tuan, ya, kelebihan. Ya, air Zam-Zam ada kat luar. Titik kat mata. Tengok aku umur 50 tahun tak kecil mata. Nampak lagi kat belakang. Siapa tak puas hati aku nampak. Ya, tuan-tuan, ya. Buat kereta malam-malam boleh lagi. Pukul 3 pagi, 4 pagi balik ceramah dari Terengganu pada Johor, tak ada masalah. Titik malam-malam. Sebelum tidur, bangun tidur. Kalau ada resejong, titik kat telinga, dekat lubang hidung. Ada luka-luka, titik. Ini kelebihan air Zam-Zam adalah ubat. Dan hal ni, orang sekarang tengah takut dengan Covid. Ni ubat dia ada. Tuan-tuan, Habatus Sauda pada zaman Nabi, bukan pada zaman Nabi, zaman Firaun dah ada lah. Tuan-tuan buka sejarah Firaun. Firaun ni dia sorok Habatus Sauda, tak bagi rakyatnya makan Habatus Sauda sebab dia tahu Habatus Sauda adalah ubat segala penyakit. Tuan-tuan, ya, orang-orang Yahudi pun dah tahu dah Habatus Sauda adalah ubat segala penyakit. Makan Habatus Sauda. Ya, tuan-tuan, makan Habatus Sauda malam 2 biji. Kalau bulan Ramadan ni masa buka puasa makan sebiji, dah sahur makan sebiji atau 2 biji. Nanti Allah jaga dia, Allah lindung dia. Tuan-tuan, ya, ada kat luar, boleh ambil seorang satu. Sambil membeli, sambil menderma untuk sekolah. Madu lebah pun ada. Ya, boleh ambil seorang satu. Tak banyak tapi ingat ujung bayar, tu je. Ustaz tak bawa duit, boleh hutang. Hutang kawan-kawan, bayar dengan aku, tu je. Mengaku tak ada hutang, ya. Sebab apa? Nak disalur pada sekolah. Sebab pada bulan Ramadan ni dia punya kos belanja buka puasa, more, bersahur, satu hari kat 1000. Beli ikannya, ayamnya, rotinya, semua buah-buahnya untuk belajar. Anak yatim, mu'alaf, anak orang susah, anak luar nikah kita jaga daripada baby, dah besar umur 12 tahun dah hafal Quran, ibu tunggal. Nak cari ibu tunggal? Boleh telefon aku. Boleh Roger. Ada 8 orang ibu tunggal. Boleh? Umur 72. 72. Ya, umur 72. Ya, ada seorang nama Opah Dara, umur 83. Opah Dara, di gigi 3 depan ni. Ya, tak nikah kan. Dan dia belajar dengan aku lah. Ya, bila kita fikir, bila kita tasawuf, umur 83, tuan-tuan, ya. Bila jadi sebelum tutup, nak minta maaf banyak-banyak, ya, seandainya terkasar bahasa dan selama pernah mengajar sini 2-3 kali, tuan-tuan ada kecil hati, ada tersinggung, aku minta maaf banyak-banyak. Lalu aku dah minta maaf, tuan-tuan janganlah cakap aku dah minta maaf, kita tidak ada maaf bagimu pula. Aku dah minta maaf, ya. Lengar pula nanti aku meninggal, aku mati lah, ya. Ustaz Naham meninggal, mati lah. Aku tak minta apa, tak payah pergi kubur aku. Sedekah Fatihah cukup lah, ya. Fatihah cukup dah. Tapi kalau aku meninggal, aku mati, sebut Alhamdulillah, aku cari, tuan-tuan, ya. Yang main lah, ya. Aku cari nanti, faham, ya. Ingat tu. Apa ingatlah, tagih tu, pada hari raya jangan kita melanggar pantang larang tentang hukum-hukum Allah. Tuan-tuan, memanglah SOP kita boleh jaga. Kita boleh jaga jarak, kita boleh jaga semua tentang suhu. Tetapi tentang aurat, tentang percakapan, tentang pergaulan, banyak SOP tentang Allah, banyak kita langgar. Ini yang paling kita takut. SOP dunia kita boleh patuh, SOP Allah banyak kita langgar. Tapi kena tahulah, dua-dua kena seimbang. SOP dunia kita kena jaga, SOP akhirat pun kena jaga. Inilah hamba yang bertakwa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahillahu alaina bil yumna bil iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.